rakyat biasa. So kita nak kumpulkan idea-idea baru ini supaya kita dapat ubah landscape politik Malaysia. Dan in a nutshell, it is a movement for ordinary Malaysians so that we can gather like-minded people like you. We can also gather ideas, fresh ideas, new ideas to change the nation. So itulah sebabnya kita bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Okay? Are you ready? Yes. So let us welcome our second speaker, Akmal Nasil, Ahli Parlimen Johor Bahru, and he is also one of the very active member on the ground from Johor. Let us give YB Akmal a big hand. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tachehau. Vanikam. Yang saya kasihi saudara Chen Chong selaku pengurusi majlis pada malam ini, yang kita raikan pada malam ini tidak lain tidak bukan saudara Rafizi Ramli. Beliau ada di belakang bersama dengan rakan-rakan. Ambil masa tak apa, beliau akan dari meja ke meja. Rakan-rakan, pimpinan, tetamu, penyumbang, sukarelawan dan hadirin hadirat sekalian. Sebelum saya mulakan ucapan, malam ini saya hanya nak bertanya 3 soalan. Jadi saya harap hadirin dapat bagi kerjasama supaya ianya membantu sedikit pihak saya dan juga mungkin kalangan kita untuk faham apa itu Ayuh Malaysia sebenarnya. So before I begin my speech, I will actually concentrate on 3 questions, and I hope the guests will cooperate and try to be responsive on the following questions. Soalan pertama yang saya nak tanya, di kalangan hadirin yang datang pada malam ini, berapa ramai yang sebenarnya terlibat membantu menyumbang kepada Invoke sebelum ini? Boleh angkat tangan tak? Saya nak tengok siapa yang sebenarnya sebelum ini, sebelum 2018 sebenarnya dah keluar wang dana untuk membantu. Sekali lagi angkat tangan. Kalau tak cukup angkat tangan, cuba bangun. Saya nak tengok siapa yang sebenarnya membantu. Sebelum makan, kita bagi exercise sikit dulu. Saya nak tengok. Sebab saya nak bagi satu tepukan kepada rakan-rakan. Those who have contributed before, please stand up. Before GE14, we give full appreciation to them. These are. But for tonight, ini kali pertama dengan Ayuh Malaysia. Cuba bangun. Saya nak tengok. For the first time, it's okay. Sekali lagi, kita perlu yakinkan para penyokong yang bersama dengan kita sebelum ini. Tapi pada masa yang sama, Rafizi sebut ada cabarannya, kita kena tarik pengundi atas pagar. And I believe tonight, most of us have participated in the process before, but at the same time, some of us have decided for the first time to get involved in the movement. Sebab itu, soalan kedua yang saya nak tanya, dan ini sebenarnya I do not want to ask you, but this is the question that I get all the time. Saya Akmal. Kalau sebelum 2018, rakyat tak kenal pun. Hari ini pun mungkin ada yang first time kita jumpa dalam dewan ini. Tapi Alhamdulillah, saya diberi peluang untuk bertanding di Johor Bahru. Sebab itu saya nak buktikan tadi,
mereka yang bersama terlibat dalam gerakan ulang-alik sana sini, dengar masalah YB ada masa ke dan sebagainya, dengan keluarga dan sebagainya. Tapi satu soalan wajib, there will be always one compulsory question that people throw to me every time after having some conversation. Masyarakat biasa ada satu soalan cepumas dia akan tanya, bila Rafizi nak balik aktif? Standard question. Initially I thought it was like soalan nak ambil hati. But along the way I realized people get so serious about it. Everywhere I go, satu soalan dia akan tanya, when Rafiz coming back? That's okay. Number two, they will say, you must convince Rafizi to come back. Always like that. Cuma pada malam ini, melihat kepada tetamu yang hadir, saya yakin kalian telah membuktikan, telah meyakinkan saudara Rafizi untuk kembali mengepalai, mengetuai gerakan Ayuh Malaysia. And when he is coming back actively in politics, it's not a small feat. Dia bukan balik semata-mata hanya untuk kembali aktif. Apa dia buat? Dalam tempoh beberapa bulan, saudara Rafizi mendapat mandat daripada Akar Umbi Parti Keadilan. 80% of the cabang give the vote to Rafizi for him to become Deputy President of Parti Keadilan Rakyat. The skeptic will always try to paint it's impossible. Mana mungkin orang yang sebenarnya dah tak terlibat beberapa tahun kebelakangan ini untuk mendapat sokongan. Tapi Alhamdulillah, saudara Rafizi membuktikan. Kemudian, dia bukan balik hanya tujuan untuk jawatan dalam parti politik. Dia lancarkan gerakan Ayuh Malaysia. Dan bila dia lancarkan, saya tahu bukan mudah nak tarik balik sokongan kerana the people has been disillusioned with the political scenario in this country. Almost all politicians got the blame. Orang merasakan orang politik ni semua sama sahaja. Dan Rafizi balik bukan sekadar balik untuk buat gerakan. Betul, hari ini fundraising di Kuala Lumpur. 9 hari bulan fundraising di Johor Bahru. Hari Khamis nanti, saya pun kelang kabut jugalah nak kena jual meja. Nak kena balik Johor jual meja. And after that will be in Penang. Tapi apa Rafizi buat bila dia balik? Dia terus bawa isu rakyat. Dia terus bercakap. Dia bukan hanya tubik sesiapa. Dia terus jolok. Dia terus tekan siapa? Najib Razak. Dia terus kejar siapa? Dia kejar Zahid Al-Midi. Dan kita tahu belum apa-apa beliau dah kena satu kes saman. Itu cabaran nak jadi seorang Rafizi lah. Yang mana soalan ketiga, yang saya nak tanya keadaan sekarang ini, I want to ask the guests, are we happy with the state of the nation? Adakah kita gembira dengan keadaan negara pada hari ini? Harap di Putrajaya dengarlah suara rakyat di bawah ini. Kalau kita tengok dari segi kos sara hidup, harga barang mengarut. Berbulan-bulan, berbuih-buih kita cakap pasal soal harga barang. Kononnya dia nak kawal harga siling. Dari satu perayaan ke satu perayaan. Akhirnya dah jadi macam apa? Bila soal harga ayam, kita tahu bila harga siling tu begitu lama, peternak merasakan tidak mampu kembali modal. Kena bagi kat Lebih sikit. baik menghentikan peternakan. This is the shortage of. Jadi Presiden UMNO dia nak tubuh lembaga Unggas Nasional. You guys know Unggas tu apa tak? After this Google. Unggas ni berkaitan dengan makanan ayam lah.
yang mana kalau kita lihat masalah negara kita ini, bila ada masalah saja, another lembaga, another agency. We keep creating agencies, at the end we don't really resolve any issues. Kalau tengok pandangan Perdana Menteri, dia buat pula apa nama, pasukan jihad untuk bantras harga. I mean, we are Muslim, jihad should be about the real fighting. Yang dia buat sekarang ni, dia nak melawan diri dia. Yang naik harga diri dia. Kemudian dia pula nak jihad against themselves. I do not know the logic behind it. Tetapi dari segi keadaan, rakyat sebenarnya sangat sengsara. Keadaan tengah susah. Ekonomi tak nampak jalan keluar. We don't see any inspiration from the existing government or existing MPs yang sebelah sana. Tapi dalam keadaan sekarang ini, are we just going to settle with what we have at the moment? We are unhappy. Kita tak selesa dengan keadaan sekarang. Adakah kita just nak menyerah kalah? Adakah kita nak biar mereka ini terus menjarah segala kekayaan yang tak kisah dengan keadaan sekarang? Saya, kebetulan saya pakai baju batik malam ini. Tak boleh banding dengan PM lah. PM pakai baju beribu-ribu punya harga. Cuma baju ni nampak baru sebab memang baru, first time pakai. Because Izzah, YB Izzah is very promoting the Malay batik. So I'm wearing it for the first time tonight. Cuma we are not really happy with the current situation, and yet we have no other option. And I believe that's the reason why all of you decided to come here tonight. Agree? And that's why untuk malam ini saya mengharapkan, I know bukan mudah untuk menganjurkan fundraising, but again, ini adalah good start, dan saya mengharapkan rakan-rakan yang hadir, tetamu yang hadir pada malam ini, this is the new beginning. I know some of you are very experienced. I met a lot of former volunteers before, just now, and I know you guys may think it's another easy or we have gone through it before, ada some pengalaman, tapi sebenarnya this time around is not going to be easy. What I have seen Rafiz is going through at the moment for the past few months is getting tougher, and he needs support from all of you. Rafiz memerlukan sokongan daripada semua orang. Boleh tidak kita bantu Rafiz Ramli? Boleh tak kita bantu organisasi ini untuk bawa pada perubahan? Boleh tak teman-teman hari ini kita bagi komitmen, kita pastikan negara kita ini tidak terus dikhianati dan berada pada tahap sedemikian rupa. Jadi saya harap malam ini support and make sure this time around world will make it again. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu tepukan yang gemuruh kepada Akmal Nasir. I know dia pandai berikan ceramah kan? Sebab we all know that we need all of you. Jadi bila kita perlukan semua sukarelawan, semua penggerak-penggerak untuk kerja, maka kita perlukan tenaga. So let me ask you a very important question. Are you hungry? Anda lapar? Ya. Don't worry. Before we can make a difference. So now the dinner is ready and will be served on your